Tidak semua amalan sama sahaja kesannya setelah diamalkan sejak bertahun-tahun. Kadang-kadang puas duduk bertapa jauh ke tengah hutan lain pula yang dicapai hinggakan hajat sebenarnya ditinggalkan begitu sahaja. Memang tidak terniat langsung di hati Tok Sebaluk mahu menjadi kebal tidak lut senjata api, senjata besi apabila masuk ke hutan mencari gua tempat bertapa. Setelah diberi petua, biar beramal dengan bertapa, sekadar memakan bertih 7 butir setiap hari, memang Tok Sebaluk mahu menjadi pawang besar. Dia tidak akan berbangga diri sekiranya mampu ubati penyakit siapa sahaja yang mengidap hinggakan terkejang berminggu-minggu. Tahu sangatlah dia mengenai bapa saudaranya Malim Labih tu. Amat dikagumi penduduk-penduduk kampungnya apabila menjadi pawang besar. Asal saja mahu tegakkan rumah di tapak yang baru diratakan tanah, nescaya mereka akan meminta Malim Labih ni untuk tepung tawar dahulu. Tatkala tiang rumah ditegakkan, Malim Labih akan letakkan kain putih di kepala tiang setelah ditepung tawar. Mahu menebang tebas hutan sewaktu meneroka pun mereka akan meminta Malim Labih untuk bakarkan kemenyan. Kalau tak diberitahu Malim Labih, nescaya banyak nahas yang menimpa mereka yang sama-sama meneroka. Manalah tahu, pokok 5-6 pemeluk yang ditebang itu akan menimpa kepala sampai remuk tidak bersisa. Memang Malim Labih diperlukan mereka kalau memulakan kerja gotong royong di tengah kampung. Siapa lagi diharapkan kalau bukan pawang besar yang tahu pasal gerak pelangkah apabila mahu memulakan kerja. Tetapi Malay Labih ni ditemui mereka tersandar di perdu pokok dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum diusung balik ke rumah. Siapa pun tidak mengetahui punca Malay Labih tidak sedarkan diri semasa masuk ke hutan berburu seorang diri. Setelah seharian Malay Labih tidak balik ke rumah, lantas Tok Sebaluk menjejaknya sampai ke pinggir hutan. Terkejut benarlah Tok Sebaluk bersama dengan rakan-rakannya apabila menemui Malim Labih bersandar di perdu pokok dengan pemeluk anak kayu di pangkas panjang sedepa. Mulutnya berbuih-buih dengan mendengus-dengus laksana kerbau disembelih leher. Cepat-cepat mereka usung Malim Labih balik ke rumah dalam keadaan tidak boleh bercakap sepatah pun. Hinggakan dia menutup mata rapat-rapat, tak seorang pun tahu sebab musabab kenapa Malim Labih ni ditimpa bencana demikian. Namun mereka tetap menuduh tentu Malim Labih ni diserbu puaka hutan sampaikan dia tidak dapat bertahan. Sebab itulah Tok Sebaluk mahu menguji kebolehan dirinya apabila dia mengambil keputusan untuk bertapa ke tengah hutan. Sengaja dia mencari gua batu di celah bukit biar ditemui manusia atau binatang buas yang melintas. Di situ dia akan memakan 7 butir bertih sahaja setiap hari. Lama dia terperosok di celah gua batu di kaki bukit hingga tidak tahu sama ada malam ataupun siang bertukar waktu. Dia tetap tidak berganjak ke mana. Di situ dia dijengah jelmaan bapa saudaranya Malim Labih yang mengajaknya menebang pokok nibung tunggal di tengah air. Terasa pedih juga tapak tangan Tok Sebaluk apabila ditusuk duri-duri nibung tatkala menebang dengan ditetap belakang tangan sahaja. Puaslah dia mencuba, barulah belakang tapak tangannya boleh memangkas perdu pokok nibung yang keras beruyung. Setelah pokok nibung tumbang ditetap dengan belakang tapak tangannya, segera Malim Labih memecah ruyung dengan kukunya. Mudah sahaja Malim Labih mengumpil ruyung nibung dengan kuku bagaikan merentak batang keladi tengah pecah. Dia sendiri tusukkan ruyung nibung sebesar ketul beras yang diumpil dengan kukunya ke tengah tulang belikat Tok Sebaluk. Memang Tok Sebaluk tidak membantah apa-apa tatkala jelmaan bapa saudaranya itu tercegat di hadapannya. Saya juga hati Tok Sebaluk. Oh, bukan saya ni. Sayu juga hati Tok Sebaluk apabila diberitahu oleh bapa saudaranya mengenai kejadian yang dia terperangkap di tengah hutan. Malim Labih beritahu Tok Sebaluk mengenai rusa jantan yang dijejakinya masuk ke tengah belukar ditumbuhi rumpun nibung beribu-ribu batang. Sengaja pula rusa jantan berkenaan bertahan di situ menyebabkan Malim Labih tak dapat untuk menyusup masuk. Sebab itu dia segera memangkas anak kayu sebesar lengan di kerat panjang sedepa. Setelah mengepung rusa jantan supaya tidak terlepas dari kawasan belukar rumpun nibung, lantas dia bersandar di perdu pokok leban. Malim Labih memeluk anak kayu yang dipangkasnya terus menyeru pendampingnya. Tetapi pendampingnya tidak menjelma akibat rumpun-rumpun nibung terlalulah tebal. Sekali mata sahaja, hutan nibung tumbuh meliar dengan beribu-ribu ekor rusa jantan yang berkeliaran di situ. Asal sahaja rusa-rusa jantan itu menggesilkan tubuh ke perdu pokok nibung, nescaya pucuknya akan melentur ke bumi. Tidak bertangguh rusa-rusa jantan berkenaan meragut pucuk-pucuk nibung berkenaan seolah-olah mengejek Malim Labih. Disebabkan terlalu marah, Malim Labih berkeras mahu bertahan di situ. Dia akan serbu pokok-pokok nibung berkenaan biar rusa-rusa jantan yang bertahan di situ tidak dapat lari ke mana. Aku dah kekal dekat sini, Sebaluk.
ujar Malin Labih perlahan dengan linangan air mata setelah mengambil keputusan tidak mahu meninggalkan kawasan belukar rumpun nibung. Dia tetap berdendam dengan rusa jantan yang berlindung di situ hingga bertahan di sekeliling kawasan rumpun biar tidak seekor pun rusa-rusa berkenaan lepas membolos diri. "Kenapa Mamak tak mahu balik?" tutur Tok Sebaluk kesal dengan keputusan bapa saudaranya. "Buat apa balik kalau aku diperolok-olokkan?" sahut Malin Labih menahan keharuan yang menusuk di hatinya. Dia terpaksa meninggalkan anak isteri semata-mata mahu tunjukkan amalannya tidak boleh ditewaskan oleh sesiapa pun. "Tapi Mamak tewas kepada puaka hutan ni," senjata Tok Sebaluk mengejeknya disebabkan ni bukan senjata ni, sengaja ni. Dia banyak typo saya betulkan. Sengaja Tok Sebaluk mengejeknya disebabkan Malin Labih terpedaya dengan rumpun nibung di tengah hutan. "Tak sama yang zahir dengan yang batin," tersenyum Malin Labih apabila diejek demikian. "Kamu tu hanya tahu yang zahir sahaja. Sebab itu kamu kata aku tewas," jelasnya macam menyindir Tok Sebaluk. "Yang batin ni hanya dalam pengetahuan Allah," beritahu Tok Sebaluk kerana menyedari kejadian yang menimpa bapa saudaranya memang geruh yang tidak dapat dielakkan. "Jadi kamu tak nak mencarinya ke?" Lantas Malin Labih ketawa terkekeh-kekeh mengerling Tok Sebaluk. Biarlah anak saudaranya sekadar melihat dia bersandar di perdu pokok leban yang mulut berbuih-buih. Manalah Tok Sebaluk tahu mengenai tubuh Malin Labih yang tersandar dengan mendengus-dengus seperti rusa disembelih. Sebab itulah dia mengajak kawan-kawannya mengusung tubuh Malin Labih balik ke rumah. Dalam masa beberapa jam sahaja, Malin Labih dibawa balik ke rumah dalam keadaan terkejang tidak sedarkan diri. Nafasnya terhenti berdetak. Seisi kampung tahu memang Malin Labih meninggal dunia setelah ditemui pingsan di pinggir hutan. Manalah mereka ni tahu mengenai Malin Labih tengah bertahan di tengah hutan nibung melawan puaka hutan yang mahu mengujinya. Setelah dikebumikan berturut-turut malam juga, seisi kampung mendengar laungan Malin Labih bersama dengan puputan angin berdesir menerjah daun-daun pokok. Berulang kali dia mendesak supaya kuburnya digali semula, tetapi siapa pun tak berani melakukannya. Sebab itu mereka tahu pawang besar seperti Malin Labih tidak akan menyerah kalah sekalipun ditemui terkejang tidak sedarkan diri. Orang-orang kampung menuduh pawang besar yang mati tidak akan sama dengan keluarga mereka. Kerana kalau mereka ni menuduh pawang besar juga boleh menjelma menjadi harimau setelah meninggal dunia. Sebab itulah mereka tidak heran apa-apa tatkala mendengar laungan Malin Labih berturut-turut malam selepas dia dikebumikan. Tentu pawang besar seperti Malin Labih ni masih tinggalkan amalannya. Masakan amalan pawang besar tidak didampingi oleh akuan yang sentiasa mengiringinya ke mana sahaja. Siapa pun tidak boleh melihat dengan mata kasar akuan yang mendampingi pawang besar seperti Malin Labih. Apabila dia meninggal dunia, sudah tentu akuan tersebut berkeliaran mencari tuan yang lain. Siapa lagi yang menjadi tumpuan kalau bukan keluarga Malin Labih sendiri? Jiran-jiran seisi kampung yang desak Tok Sebaluk menerima akuan yang ditinggalkan oleh Malin Labih itu asal saja laungannya yang berturut-turut malam itu menjadi reda. Tetapi laungan Malin Labih bersama dengan puputan angin malam itu beransur-ansur hilang selepas 44 hari dia dikebumikan. Tidak lama selepas itulah, Tok Sebaluk diganggu mimpi mengenai Malin Labih tengah beramal semasa dia bersandar di perdu pokok leban. Kalau Tok Sebaluk bersama rakan-rakannya tidak usung dia balik ke rumah, nescaya Malin Labih tidak akan terkejang kaku. Kesal juga Malin Labih apabila dirinya diusung balik ke rumah. Tatkala dia tengah bergelut demikian, dia ingatkan Tok Sebaluk mengenai dirinya yang zahir sahaja mereka usung balik ke rumah, manakala yang tidak zahir tertinggal di tengah hutan pokok nibung. Apabila Tok Sebaluk masuk ke hutan bertapa di celah gua di kaki bukit, bukannya jasad, dia mahu bertemu jelmaan bapa saudaranya, Malin Labih. Dia sekadar mahukan amalkan petua yang diwarisi daripada nenek moyangnya. Malin Labih juga memang mengamalkan petua yang sama sejak turun-temurun lagi. Sebab itu dia sengaja asingkan diri bertapa di celah gua, biar tak ditemui sesiapa pun sampai berbulan-bulan. Tatkala bertapa memakan 7 butir bertih sehari, memang dia tak boleh bercakap dengan sesiapa pun. Tubuh badannya juga tidak boleh bergerak sekalipun bersatu menjadi batu di celah gua berkenaan. Dia sudah nekat mengasingkan diri di tengah hutan sekalipun tidak dapat balik semula ke rumah menemui sanak saudara. Memang Tok Sebaluk tahu apabila masuk ke hutan bertapa, dia sudah membuat keputusan untuk meninggalkan sanak saudara sampai hilang tidak dapat ditemui lagi. Sewaktu Tok Sebaluk balik semula ke kampung halamannya, memang seisi kampung terkejut kerana lebih 7 tahun dia menghilang. Tiba-tiba saja Tok Sebaluk yang disangka sudah mati di tengah hutan menjonggolkan muka di tengah kampung.
Memang sanak saudara juga tidak menyangka yang Tok Sebalok ni balik semula untuk menemui mereka. Perkara yang zahir jangan disamakan dengan perkara yang batin. Jelas Tok Sebalok apabila didesak mengenai kehilangannya lebih 7 tahun. Tetapi Tok Sebalok sekadar menyangka yang dia ni bertapa di celah gua batu di kaki bukit itu hanyalah 7 hari saja. Tatkala dia masuk ke hutan bertapa, Tok Sebalok hanya membawa bekalan 7 butir berteh sehari. Itu pun semata-mata untuk tempoh 7 hari saja. Manalah dia tahu sama ada bekalan berteh ini sudah habis ataupun belum. Siapa pun tidak akan percaya yang dia ni sempat menemui bapa saudaranya Malim Labih di tengah hutan pokok-pokok nibung yang luas. Di situ rusa berkeliaran memakan pucuk nibung. Asal saja dia mahu menjamah daging rusa, Malim Labih akan mencekak tengkok rusa yang dia berkenan. Sebab itulah Tok Sebalok tidak akan terpengaruh mahu meratah daging rusa panggang yang disogok bapa saudaranya Malim Labih. Biarlah dia menanggung lapar sepanjang hari. Namun Tok Sebalok tidak akan melanggar pantang larang semasa bertapa. Dia mesti menjamah 7 butir berteh sekalipun di hadapannya Malim Labih yang mendesak memakan daging rusa panggang. Dia tidak berganjak ke mana-mana di celah gua batu berkenaan tatkala jelmaan bapa saudaranya mengajak dia ke hutan yang dipenuhi rumpun nibung menjolok pucuk ke awan. Tentu mereka yang melintasi tempat dia bertapa akan terkejut sekiranya melihat rumput dan lumut sudah pun bersatu dengan tubuhnya. Tahu sangatlah Tok Sebalok keadaan dirinya ketika itu sudah dibaluti batu dan tanah di tubir kaki bukit. Hinggalah kilat memancar dengan petir bergema menyambar gua batu tempat dia berlindung. Dia terpelanting hingga terhumban ke kaki bukit sebaik saja gua batu berkecai disambar petir yang bergema. Dan ketika inilah Tok Sebalok menyedari yang dia tidak boleh meneruskan bertapa lagi di situ. 7 tahun kamu tak balik ke rumah ni, beritahu adiknya Ucu Kimat bercampur hiba menatap wajah abangnya Tok Sebalok. Aku rasakan hanya 7 hari saja, ujar Tok Sebalok tersengih-sengih apabila menyedari terlalu lama dia bertapa di celah gua batu berkenaan. Kami semua menyangka yang kamu dah tak pulang lagi. Ucu Kimat meluahkan rasa yang terbuku di hatinya. Ajal maut bukan kita yang menentukan. Tersengih-sengih Tok Sebalok mengingatkan adiknya supaya tidak ikutkan sangat perasaan yang semakin sebab. Sebab itu dia ingatkan sanak saudaranya mengenai kejadian yang menimpa Malim Labih. Sekiranya mereka bersabar dengan keadaan sewaktu menemui Malim Labih tersandar tidak sedarkan diri di perdu pokok leban, tentu orang-orang kampung tidak kebumikan mayatnya. Zahirnya memang mereka ni melihat Malim Labih mengerang-gerang di perdu, laksana mendengus seperti rusa yang di sebelah leher. Manalah mereka ni tahu ketika Malim Labih bertahan di tengah hutan pokok nibung di hutan belantara. Dia tidak mahu rusa-rusa jantan yang berkeliaran di situ membolos keluar. Dalam masa dia asyik mengawasi rusa-rusa yang berkeliaran di kawasan hutan nibung itu, Malim Labih tidak dapat lagi mencari lorong keluar dari tempat tersebut. Puaslah dia berpusing-pusing memerhatikan lorong keluar tapi tak juga ketemu. Terpaksalah Malim Labih mengambil keputusan untuk berkampung di situ. Hinggalah dia melihat anak saudaranya Tok Sebalok mendirikan pondok di pinggir kawasan tersebut. Tidak bertangguh, dia mengajak Tok Sebalok ikut sama berkunjung ke tempat perkampungannya. Bangga sangat dia dapat tunjukkan kepada Tok Sebalok perkampungan dia di tengah hutan rumpun nibung setelah orang-orang kampung menutup lorong dia untuk keluar. Berturut-turut malam dia melaung dari tengah hutan rumpun nibung itu supaya orang-orang kampung bukakan semula lorong yang sudah ditutup rapat. Memang dia sendiri tidak mampu membukakan lorong berkenaan kerana mereka yang zahir sahaja mampu melakukannya. Manalah sama perkara yang zahir dengan perkara yang bukan zahir kalau mahu berkeras membuat keputusan sendiri. Kami tahu pasal kamu betapa, tapi kenapa yang lama sangat? Bisik Ucu Kimat sengaja mahu mengetahui rahsia abangnya itu. Betapa bukan macam memanggul tajak masa musim turun ke sawah. Beritahu Tok Sebalok perlahan menatap muka mereka yang berkumpul ramai di tengah serambi rumahnya. Memang siapa pun tak akan percaya mengenai dirinya lama di tempat Malim Labih berkampung. Berulang alik dia berkunjung ke situ hingga Malim Labih tusukkan buntat nibung sebesar ketul beras di tengah tulang belikatnya. Setelah ditusukkan buntat nibung itu ke tubuhnya, Tok Sebalok tahu yang kulitnya menjadi keras laksana ruyung nibung. Hingga dia terpelanting keluar dari celah batu gua. Baru Tok Sebalok menyedari lama dia bertapa di situ. Tak siapa pun tercegat di sisinya, hatta bapa saudaranya arwah Malim Labih. Dia tak pernah jejak kaki di kawasan hutan nibung dengan rusa-rusa berkeliaran meragut pucuk. Tak sama yang zahir dengan yang batin. Kalau Tok Sebalok apabila kenangkan dia dibawa berkeliling hutan rimbun pokok nibung bersama dengan Malim Labih. Rusa-rusa yang berkeliaran akan datang menyerah diri apabila digamit oleh Malim Labih supaya datang melutut.
Selepas dia balik ke tengah kampung, memang Tok Sebaluk satu-satunya yang diharapkan mereka untuk menjadi pawang besar. Siapa lagi boleh menjadi pawang besar menggantikan Malin Labih kalau bukan Tok Sebaluk yang lama bertapa di tengah hutan. Mereka tahu tentu tubuh badan Tok Sebaluk juga sudah ditumbuhi lumut dan anak-anak kayu semasa bertapa di celahan batu. Dia akan menjadi batu di situ selagi tidak disambar petir hingga gua tempat dia bertapa pecah berkecai. Tidak lama selepas Tok Sebaluk balik ke kampung halamannya, seisi kampung menjadi kelam kabut diganggu harimau jelmaan. Selang 2 malam sekali, lembu di kandang akan diheret ke tepi hutan. Apabila dijejaki, bangkai lembu yang ditinggalkan mereka tidak melihatkan jejak kaki harimau di mana-mana. Tetapi kesan bangkai lembu yang ditinggalkan memang dikerkah harimau ganas menyerbu dari hutan. Apabila diberitahu mengenai kejadian kampung mereka diganggu harimau jadian, Tok Sebaluk sekadar menggertak bibir sahaja. Dia merasakan dirinya seolah-olah dicabar hingga musuh boleh masuk menceroboh. Harimau jadian yang mengganas tentu mahu menguji dirinya semenjak balik dari bertapa selama 7 tahun. Kenapa harimau jadian berkenaan tidak mengganggu semasa dia tidak bertapa ke tengah hutan? Selama dia menghilangkan diri dari kampung halaman, memang tidak ada gangguan di mana-mana. Bagaimana pula harimau jadian tersebut menjelma sebaik sahaja dia balik jejakkan kaki ke kampung halaman. Siapa yang berani tunjuk jantan ni? Gerutu Tok Sebaluk menelan keluhan pendek sebaik sahaja diberitahu mengenai gangguan di kampung mereka. Dah banyak lembu ternak kita dikekah harimau. Jelas jiran yang kecewa apabila lembu jantan tengah naik badan diheret harimau ke tepi hutan. Di situ bangkai lembu ditinggalkan tergolek dengan isi perutnya habis dikerubung sampai terburai. Kalau harimau di hutan, akan aku ajar. Tutur Tok Sebaluk menyimpan dendam yang membara. Tapi kalau harimau jadian, akan ku tambat lehernya. Tegasnya macam memberi jaminan kepada orang-orang kampung. Harimau jadian tak ke menceroboh masuk ke rumah tu? Bimbang juga jiran-jiran sekiranya harimau berkenaan akan membolos masuk ke rumah sekiranya tidak dihalang. Biar dia menceroboh masuk ke rumah, aku nak tengok jantannya. Tok Sebaluk mengusap-usap tapak tangan ke muka. Dan ketika ini mereka berkumpul di rumahnya, dapat melihat muka Tok Sebaluk macam diselaputi cahaya api yang membara. Kita berkawan seluruh kampung je lah, Tok. Salah seorang daripada jiran mendesak supaya setiap orang berjaga-jaga sepanjang malam. Tak payah, biar aku je yang tengok pandainya. Sahut Tok Sebaluk meninjau-ninjau penumbuk ke kepala lutut, melepaskan rasa marah yang mendongkol. Memang Tok Sebaluk tidak memerlukan bantuan sesiapa pun apabila dia menyusup di tengah kegelapan malam. Apabila susuk nibung sebesar ketul beras menjadi buntat bergerak-gerak di saluran uratnya, Tok Sebaluk mula dapat mencium bau hamis bulu harimau yang terhendap-hendap mencari mangsa. Tatkala dia merasakan buntat nibung di dalam tubuhnya bergerak dengan pantas, Tok Sebaluk membiarkan berpuluh-puluh rumpun nibung tumbuh di merata kampung. Dalam kegelapan malam itu, dia nampak seekor harimau bergerak-gerak, terlangah-langah, menyondol perdu rumpun nibung. Apabila melihat sebahagian tubuh harimau sama macam manusia melangkah, terjingkit-jingkit segera Tok Sebaluk menyeru. Dekat sini ada dia punya seru, saya takkan baca. Baik, kita teruskan. Semasa dia menghambur tinggi sampai ke pucuk pokok nibung, Tok Sebaluk nampak harimau yang terlangah-langah cuba menghambur juga. Tetapi lompatan harimau tidak sampai sedepa. Dengan kakinya terketar-ketar tidak mampu bergerak. Bahagian pinggang harimau masih lagi kekal tubuh manusia hingga ke kaki menyebabkan payah sangat dia mahu bergerak. Hanya bahagian pinggang sampai ke kepala sahaja bertukar menjadi harimau yang tergeleng-geleng kepala. Selagi tubuhnya tidak habis bertukar menjelma menjadi harimau, nescaya tenaganya tidak segagah mana pun. Dia tidak mampu mengerkah tengkuk lembu ternak di dalam kandang, apatah lagi mahu mengheret sampai ke tepi hutan. Tetapi mengerkah tengkuk lembu ternak tidak penting sangat kepadanya. Apabila dia menjelma menjadi harimau, sudah tentu mahu menguji siapa yang berpengalaman di dalam kampung mampu menyekat kebolehan dirinya. Bila-bila dia sanggup menguji siapa sahaja yang menjadi pawang besar kalau tidak mahu tunduk kepadanya. Tahu sangatlah dia, seisi kampung tidak akan membantah apa sahaja kemahuan pawang besar yang menentukan apa sahaja keputusan di dalam kampung. Sebab itulah pawang besar mesti diuji. Pawang besar juga mesti tunduk kepada kemahuan dia sekiranya mahu menguasai orang-orang kampung. Setelah pawang besar dapat ditundukkan, nescaya dia satu-satunya yang berkuasa di situ. Seisi kampung akan mematuhi apa sahaja kemahuannya. Kalau kau mahu menguji aku, memang kamu mencari geruh.
bentak Tok Sebalok setelah keadaan harimau jadian terkemamar tidak keruan. Tubuhnya menjadi lemah tidak bertenaga setelah tidak dapat menjelma sepenuhnya menjadi harimau garang mahu menerkam mangsa. Belum tahu lagi siapa ditimpa geruh Tok Sebalok, sahut harimau jadian itu terketar-ketar mahu menghambur tinggi. Dia menjadi keliru disebabkan merata tempat rumpun nibung tumbuh hingga tidak tahu jalan membolos keluar. Geruh aku bukan pada tering kamu lah, tegas Tok Sebalok terus melompat ke hadapan harimau jadian tersebut. Kamu berani kerana pakai buntat nibung, Tok Sebalok, jerkah harimau jadian menyeringai taring mahu melepaskan geram. Tahu sangatlah dia saat demikian, tenaganya tidak seberapa. Lompatannya juga tidak segagah mahu menghambur tinggi menewaskan lawan. Habis, kamu fikir diri kamu berani kerana tenaga nasi je ke? Lantas Tok Sebalok mengejek lawan yang sengaja mahu mengujinya. Kalau kudarat nasi aja, kamu akan tewaslah Tok Sebalok. Harimau jadian tersebut mahu menyakiti hati Tok Sebalok. Kamu pun kalau kudrat nasi aja, tak sempat nak melangkah ke sini. Tahu sangatlah Tok Sebalok tujuan harimau jadian itu mahu memperolokkan dirinya. Sebab itu dia akan cemati dengan kayu tas yang sudah sedia di tangannya. Sebaik sahaja melihat kayu tas di tangan Tok Sebalok, seluruh tubuh harimau jantan menjadi lemah tidak bermaya. Bukan setakat langkahnya sahaja goyah, gerak badannya juga akan terketar-ketar. Dia cuba berpatah balik ke belakang, mencari jalan keluar, mahu melarikan diri. Tetapi hutan nibung mengelirukan pandangan hingga kan tidak kelihatan ruang mahu memboloskan diri. Ke mana sahaja dia berundur, nescaya rumpun nibung menunggu di mana-mana. Merata tempat dipenuhi dengan rumpun-rumpun nibung yang terlalu banyak. Di situ dia tersesat meraba-raba tidak menemui jalan keluar langsung. Kalau mahu menghambur tinggi pun, tenaga dia tidak mampu melonjak kuat. Dan ketika inilah, harimau berkenaan terkebil-kebil mata sahaja menunggu kemarahan Tok Sebalok. Dia tak berdaya mahu mengelak apabila dicemat dengan kayu tas hingga berbirat pada dahi. Menggeleng-geleng kepala harimau tersebut menahan kesakitan akibat dahinya dicemat kuat dengan kayu tas. Kalau tenaganya gagah, memang dia akan menerkam tidak bertangguh. 3 kali dicemat oleh Tok Sebalok, harimau jadian itu lantas bergolek ke tanah menahan kesakitan. Beberapa lama dia menggelepar ke tanah dengan tenaganya yang bertambah lemah. Harimau tersebut terbaring tidak bergerak apa-apa semasa lehernya diikat dengan tali akar lantas diikat ke perdu pokok. Pagi-paginya, sewaktu embun masih lembap, Ucu Kimak terkejut sewaktu menuruni tangga melihat abang iparnya, Jumir Bauk, terbaring di tengah halaman dengan lehernya ditanjul tali akar. Jumir Bauk termengah-mengah saja disebabkan tali tersebut diikatkan ke perdu pokok kelapa. Kenapa yang kamu tidur kat sini? Ucu Kimak mencuit bahu abang iparnya yang terpinga-pinga tidak menentu. Rasanya aku tidur kat rumah, macam mana pula boleh tergolek tengah halaman ni? Gerutu Jumir Bauk menyembunyikan rahsia dirinya. Memang dia tahu Tok Sebalok yang menyebabkan dia terbaring di situ dengan leher ditanjul tali akar. Takkanlah tidur kat rumah boleh sampai ke tengah halaman, ujar Ucu Kimak tersengih-sengih mengerling Jumir Bauk. Agaknya kamu mengigau hingga berjalan turun dari rumah kot. Geli juga hati Ucu Kimak apabila kenangkan abang iparnya mengigau lantas bangun turun ke tengah halaman. Boleh jadi aku mengigau, kalau Jumir Bauk mendengus perlahan dengan menyimpan rasa dendam di hatinya. Kalau buat silap, cukuplah, jangan diulang lagi. Sengaja Tok Sebalok mengingatkan lelaki berkenaan yang mahu menguji dirinya. Tertunduk Jumir Bauk apabila disindir demikian. Bimbang juga dia sekiranya rahsia dirinya diberitahu oleh Tok Sebalok kepada penduduk-penduduk kampung. Tentu mereka akan tahu rahsia dirinya bertukar menjelma menjadi harimau jadian hingga membaham daging lembu mentah-mentah. Kadang-kadang loya juga tekaknya apabila kenangkan terpaksa mengerkah tekuk lembu dengan darah yang membuak. Saat ini, Jumir Bauk merasakan dirinya terlalu kecil, laksana tikus yang bersembunyi di dalam telinga harimau. Setiap kali harimau berkenaan menerkam mangsa, memang dia sendiri terasa menghambur tinggi. Asal saja harimau berkenaan membaham daging mentah, Jumir Bauk sendiri merasa yang dia terbongkok-bongkok mengerkah sama. Sebab itu dia dapat merasakan yang darah lembu yang tergolek tatkala taring mengekah kuat. Dia bersatu dengan tubuh harimau jadian yang menjelma sebaik sahaja dibakar kemenyan. Kalau dia tidak membakar kemenyan, menyeru harimau jadian itu menjelma, nescaya bayangan harimau tersebut tercangkung di tengah rumah. Tentu isterinya akan terjerit-jerit ketakutan tatkala melihat harimau besar tercangkung menunggu mangsa. Bukan mudah mahu buangkan amalan yang telah diamalkan sejak bertahun-tahun. Sudah lama Jumir Bauk bernekat mahu amalkan pengering taring harimau supaya tidak diganggu binatang buas apabila masuk ke hutan mencari rotan, damar ataupun manau.
masakan dia mahu membuang pengering taring harimau berkenaan setelah bersusah payah melalui ujian yang mencabar kesungguhannya. Dia diminta masuk ke hutan tatkala senja mula mengepak dengan membekalkan rotan sega panjang sehasta. Sebaik sahaja jejakkan kaki di pinggir hutan, Jumir Bau sudah diterpa harimau belang yang menunggu di sebalik belukar. Jumir Bau melihat ekor harimau berkenaan masuk ke bawah perut bersiap sedia untuk menerkam, dan saat ini dia terpaksa bertahan dengan menggenggam erat-erat rotan sega panjang sehasta itu. Dan sebelum harimau berkenaan menerkam Jumir Bau, sempat juga dia menyeru perlahan. Di sini ada doa dan seru dia. Saya takkan baca. Baik, kita teruskan. Apabila dia mengibas-gibas rotan sega panjang sehasta itu 3 kali, harimau berkenaan menyeringaikan taring terus meniarap dengan mendongakkan kepala. Jumir Bau marah berhadapan lantas mencemat 3 kali kepala harimau itu menyebabkan binatang tersebut tergeleng-geleng menyerah kalah. Setelah diusap-usap kepalanya oleh Jumir Bau, segera harimau itu bingkas bangun, melompat masuk ke tengah belukar. Tidak bertangguh, Jumir Bau mengikuti jejak harimau itu hinggakan sampai ke tengah belukar resam. Langkah Jumir Bau terhenti sewaktu dia melihat di tengah belukar resam itu satu lembaga manusia berkepala harimau tercegat menunggunya. Tersengih-sengihlah lembaga manusia berkepala harimau itu apabila melihat Jumir Bau melibas-libaskan rotan sega panjang sehasta di tangannya. Tetapi Jumir Bau tidak bimbang selagi dia cekal menghadapi dugaan yang demikian mencabar. Sudah berkali-kali diingatkan oleh gurunya mengenai dugaan yang perlu dilalui sekiranya dia berkeras sangat mahukan amalan pengering taring harimau itu. "Kamu nak pukul aku dengan rotan tu ke, Jumir?" Terkejut juga Jumir Bau apabila lembaga berkenaan mengejeknya. "Siapa saja mengalang, aku akan pukul," tegas Jumir Bau tidak gentar berhadapan dengan lembaga tersebut. "Aku ni bukan nak halang kamu." Tersengih-sengih lembaga itu mengerling Jumir Bau dengan mata yang berlingas-lingas. "Kenapa yang kau tercegat kat situ?" Jumir Bau bersiap sedia mahu menyerbu ke hadapan, tetapi dia tidak perlu terburu-buru. Sebab itulah dia menunggu sahaja sekiranya lembaga itu mahu menyerangnya terlebih dahulu. "Aku ni nak bantu kamu lah," beritahu lembaga itu ramah seolah-olah memujuk Jumir Bau supaya bertenang. "Macam mana aku nak percayakan kamu?" sahut Jumir Bau tetap berwaspada dengan dugaan yang dihadapinya ketika itu. Bukan mudah mahu mengamalkan demikian kalau tidak cekal menghadapi dugaan. Kalau dia tidak berwaspada, nescaya mudah ditewaskan. Padahnya tentu dia sendiri akan menjadi tidak siuman apabila diganggu berterusan oleh lembaga berkenaan. Tetapi Jumir Bau nekat mematuhi apa sahaja petua yang ditunjukkan oleh gurunya selagi dia memegang rotan sega panjang sehasta itu. Tatkala lembaga berkepala harimau itu mara mendekatinya tidak bertangguh, Jumir Bau mencemat dengan rotan sega panjang sehasta. Sekaligus kesan berbirat merah timbul berbekas di muka lembaga tersebut. Menyeringai lembaga itu akibat kesakitan dicamat kuat. Dan kemudian Jumir Bau mengisarkan tumitnya ke tanah dengan menyeru. Di sini ada seruan tetapi saya akan skip ya. Baik, kita teruskan. Tersenyum lembaga berkepala harimau itu lantas memberikan isyarat supaya Jumir Bau bertenang. Let lo. Perlahan-lahan harimau berkenaan menjadi bayang-bayang laksana asap yang hilang di puput angin. Sebaik saja lembaga berkepala harimau itu hilang, terkejut Jumir Bau apabila dilihatnya gurunya tercegat di situ. "Memang kamu ni beranilah, Jumir." Lantas gurunya menepuk-nepuk bahu Jumir Bau yang terasa sebak dada sebaik saja melihat gurunya menjelma menjadi lembaga manusia berkepala harimau. "Maafkanlah saya, Tok Guru." Segera Jumir Bau memeluk leher gurunya kerana merasa bersalah mencemat dengan rotan panjang sehasta itu. Itu memang ujian yang mesti kamu tempuh," bisik gurunya hingga mengingatkan dia mengenai amalan yang mahu diamalkannya. "Tapi saya dah pukul, Tok Guru," jelas Jumir Bau kesal apabila terpaksa bertindak kasar. "Beramal memang macam itulah, Jumir," ujar gurunya perlahan tersengih-sengih mengusap kepala Jumir Bau. "Tapi kau mesti ingat, amalan macam ni bukan nak menunjuk-nunjuk." Tegas gurunya memberi amaran supaya tidak menguji amalan orang lain dengan kelebihan yang dimiliki. "Saya tahu, kita ni beramal untuk pertahankan diri aja." Jumir Bau memberi pengakuan tidak akan melanggar amanat gurunya. "Tak semua amalan boleh bertahan, Jumir." Di tengah kesambaran senja itu gurunya masih lagi tetap berpesan. "Kamu tak boleh melawan buntat nibung." Belum sempat dibertanyakan apa-apa, jelmaan gurunya itu hilang bersama dengan kesamaran senja. Dia tahu di hadapannya sekadar jelmaan gurunya sahaja. Sebab itulah Jumir Bau perlu balik semula ke tengah kampung sekiranya mahu bertanyakan apa pun mengenai pengalaman yang dilalui semasa masuk ke hutan tatkala senja mengepak. Tetapi terkejut benar Jumir Bau apabila diberitahu gurunya tidak tahu langsung mengenai lembaga manusia berkepala harimau itu.
Memang gurunya tidak menjelma menjadi manusia berkepala harimau yang ditemui oleh Jumir Bau di tengah belukar resam. Sebab itu gurunya Syak yang Jumir Bau ni terperangkap amalan syaitan yang menjadikan dirinya harimau jadian. Apabila gurunya mendesak dia buangkan saja amalan tersebut, tiba-tiba saja gurunya ditemui terkejang mati di tengah rumah. Seluruh badannya calal barar, laksana dikerkah kuku harimau. Sebaik saja Tok Sebaluk yang menghilang selama 7 tahun balik semula ke kampung. Memang Jumir Bau seringkali merasa berdebar-debar hati. Setiap malam tidurnya menjadi gelisah, tidak menentu. Asal saja dia terlelap, nescaya Jumir Bau ini berasa seolah-olah dia duduk di dalam telinga harimau. Dia dibawa menghambur ke mana sahaja dengan tidak dapat menghalang apa-apa. Jumir Bau melihat sendiri harimau berkenaan mengerkah lembu ternak di dalam kandang yang terus diheret ke pinggir hutan. Tatkala harimau mengerkah daging lembu mentah yang berlumuran darah, seolah-olah dia sendiri yang memamah tidak bersisa. Loya tekaknya setiap kali mengingatkan hanya darah daging mentah yang dimamah berturut-turut malam. Hinggalah dia terserempak dengan Tok Sebaluk yang mencekak tengkuk harimau ganas yang menghambur di celah rumput nibung yang tumbuh meliar di mana-mana. Jumir Bau sekadar duduk saja di dalam telinga lembaga harimau itu sepanjang malam. Sebaik saja Tok Sebaluk menanjulkan leher harimau tersebut dengan tali akar, Jumir Bau cuba merangkak keluar dari telinga lembaga berkenaan. Tetapi dia tersesat di tengah hutan nibung yang tumbuh meliar. Merayau-rayau dia mencari lorong keluar hingga kan terasa letih tidak bermaya. Kemudian dia terbaring tidur di perdu pokok nibung sampai dikejutkan oleh adik iparnya Ucu Kimat. Terpinga-pingalah dia bingkas bangun tatkala menyedari dirinya tergolek di ujung halaman rumah Ucu Kimat dengan lehernya ditanjul tali akar yang bertambat ke perdu pokok kelapa. Sekalipun hatinya berdendam pada Tok Sebaluk, namun jauh di lipatan sanubarinya, Jumir Bau tidak tahu kenapa dia marah sangat dengan lelaki itu. Asal saja terserempak Tok Sebaluk, nescaya seluruh tubuhnya terasa sengal-sengal sepanjang hari. Sewaktu dia terkejang tidak mampu menggerakkan tubuhnya, Jumir Bau tahu memang Tok Sebaluk memiliki buntat nibung yang ditusukkan dalam susuk di tubuhnya. "Aku tahu kamu pakai buntat nibung, Tok Sebaluk," bisik Jumir Bau tatkala Tok Sebaluk menziarahi dirinya yang terlantar sejak berbulan-bulan. "Kamu bukan amalkan pengering taring harimau lah, Jumir," ujar Tok Sebaluk perlahan mengingatkan lelaki itu. "Tapi kamu diperangkap amalan setan hingga bertukar menjadi harimau jadian," jelasnya dalam keluhan yang berat. "Aku hanya amalkan sahaja amalan tu." Kesal juga Jumir Bau disebabkan amalan harimau jadian itu meresap dalam dirinya. Dia tidak dapat mengelak lagi setelah amalan tersebut sebati dengan dirinya. Memang dia tidak dapat mengawal dirinya apabila jelmaan harimau jadian itu sekaligus membawakan dia ke mana sahaja. Sewaktu Jumir Bau menutupkan mata, memang seisi kampung melihat yang dia ni bagaikan harimau yang menghempas-hempas badan. Terpaksa pula Imam Soh yang uruskan pengkebumian mayat meminta Tok Sebaluk tidak datang menjengah. Asal saja Tok Sebaluk tercegat di situ, nescaya bulu roma mayat tumbuh memanjang bagaikan belang harimau yang tergolek mati. Setelah Jumir Bau dikebumikan, mereka seisi kampung menjadi rusuh apabila diberitahu oleh Ucu Kimat fasal kuburnya berlubang hingga ke liang lahat. Beberapa kali di kampus pun lubang sebesar batang kelapa, Beberapa kali di kampus pun lubang sebesar batang kelapa itu terbolos lagi. Terpaksalah Imam Soh curahkan air yang didoakan bacaan Yasin biar lubang tersebut tidak lagi terbolos. Memang terharu benar hati Imam Jabal apabila kenangkan amalan mereka di masa lalu. Cekal sungguh mereka mengamalkan apapun amalan asal sahaja dapat memenuhi hasrat yang terpendam. Mereka tidak akan membantah apa sahaja petua yang diberikan oleh guru semata-mata mahu mencapai amalan itu. Tok Deleh tu memang ada kaitan dengan Tok Sebaluk, beritahu Hitam Jabal menatap muka saya. Tapi saya tak tahu sama ada di keturunan Tok Sebaluk ataupun bukan, Ustaz. Dia menambah mengusap-usap tangan ke muka dalam keluhan perlahan. Suka jugalah saya mahu memahami perkara yang di luar pengetahuan saya. Perkara Tok Sebaluk tidak sama dengan Tok Deleh ataupun kegelisahan yang ditanggung oleh Hitam Jabal dengan susuk nibung yang ditusukkan ke tubuhnya. Lainlah kalau Kadir Misai, memang dia tahu gunakan 7 helai daun pucuk bulat pokok kelapa. Setelah ditulisnya daun kelapa, Kadir Misai akan menyuruh rendam di dalam timba. Hitam Jabal akan disuruh mandi air yang direndam daun kelapa itu 3 pagi berturut-turut sebelum matahari naik segala. Lidi daun kelapa itu akan diserahkan semula kepada Kadir Misai. Dan apabila 7 batang lidi pucuk bulat daun kelapa itu dibakar oleh Kadir Misai, nescaya Hitam Jabal akan merasa perutnya memulas-mulas tidak menentu. Dan sekiranya termuntah, nescaya susuk nibung akan terjeluih keluar. Memang Kadir Misai yang boleh diharapkan kalau Hitam Jabal gunakan susuk nibung demikian.